Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Hidayatul Husna binti Abu Qasim. Alhamdulillah, di bawah subjek QSD 10202 Mustalah Hadis yang diajarkan oleh Ustaz Abdul Fattah bin Wasidik. Hari ini kumpulan kami akan membentangkan tentang hadis maudhu' yang bermula dari poin yang keempat. Poin yang keempat, turuqul wadda'in fi siyaqati al-hadis. Cara mereka hadis ini, mereka hadis ada dua cara. Yang pertama, imma an yushiyal wadda' al-kalam lahu isnadan min indihi thumma yad'a wa yarwihu. Yang pertama, mereka meletakkan perkataan mereka pada sanad kemudian meletakkan perawi. Yang kedua, wa imma an ya'khudhu kalaman li ba'dil hukama aw ghairuhum wa yad'a lahu isnadan. Yang kedua, mereka mengambil kata-kata hikmah atau yang daripada yang lain dan meletakkan sanad. Okey, kat sini menunjukkan dua cara. Yang pertama, mereka menggunakan kata-kata mereka sendiri, kemudian meletakkan perawi. Yang kedua, mereka mengambil kata-kata ahli hikmah atau yang lainnya kemudian meletakkan sanad. Yang kelima, kaifa ya'rifu al-hadis maudhu'. Macam mana kita nak kenal hadis ni hadis maudhu'? Okey, kita nak kenal hadis ni hadis maudhu' bukan melalui sanad tetapi melalui empat perkara ini. Yang pertama, iqrar al-wadi' bil wadi', iaitu pengakuan daripada mereka hadis itu sendiri. Contoh kat sini, Abi Ismah Nuh bin Abi Maryam ni dia membuat pengakuan bahawa dia telah mencipta satu hadis tentang kelebihan surah-surah dalam Al-Quran. Okey, dan pengakuannya ini adalah menunjukkan hadis ni hadis maudhu'. Okey, cara yang kedua kita nak kenal pasti hadis maudhu' ni, ma yatanazzalu min zalatu iqraruhu. Okey, yang kedua ni apa yang disampaikan tu melalui pengakuannya. Maksudnya kat sini, contohnya dia seorang perawi ni dia menceritakan tentang satu hadis daripada seorang syekh. Kemudian ditanya padanya tentang tarikh kelahiran syekh tu, dan dia menjawab tarikh kewafatan syekh itu adalah sebelum kelahiran si perawi tu, Dan bila kita tengok ke sini, tak logik lah, macam mana dia berjumpa syekh tu kan, padahal syekh tu wafat sebelum dia lahir. Dekat sini menunjukkan adalah hadis itu adalah hadis maudhu'. Kemudian dia kata pula tidak diketahui hadis ni selain daripada dia. Yang dia sudah jelas kita tengok kat sini, tak logik dia bertemu dengan syekh itu sebelum dia lahir. Dan cara yang ketiga akan disambung oleh sahabat saya. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Ashrafizah binti Azhar. Seterusnya saya akan membentangkan kaifa ya'rafu al-hadisu maudhu', iaitu bagaimanakah untuk mengenal hadis maudhu'. Yang ketiga, qarinatun fil rawi, bukti pada perawi. Mislu an yakuna ar-rawi rafidhiyan wal hadisu fi fadail ahli baiti. Sebagai contoh, perawi hadis tersebut adalah seorang rafidah dan hadis tersebut menceritakan tentang kelebihan ahli bait. Kemudian yang keempat, qarinatun fi marwi, bukti pada riwayat. Mislu kauni al-hadithi rakika al-lawzi aw mukhalifan lil-hissi aw mukhalifan lis-sarih Qur'ani. Sebagai contoh, hadis tersebut mempunyai lafaz yang lemah, yakni lafaz tersebut tidak sekuat hadis sahih, dan hadis tersebut bertentangan dengan panca indera dan bertentangan dengan nas Al-Quran. Kemudian yang keenam, dawa'i al-wad'i wa asnafi wadda'i, iaitu faktor-faktor pendorong kepada penciptaan hadis, iaitu pemalsuan hadis dan golongan-golongan yang terlibat dengannya. Yang pertama, at-taqarrabu ila Allah Ta'ala, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala.
mereka golongan-golongan memang menciptakan hadis tersebut adalah untuk menggalakkan manusia melakukan kebaikan, dan hadis yang direka oleh mereka adalah untuk menakutkan orang ramai daripada melakukan kemungkaran. Mereka hadis ini adalah kumpulan-kumpulan yang menisbahkan diri mereka kepada zuhud dan kesolehan. Mereka juga adalah perawi, iaitu mereka hadis yang jahat kerana hadis-hadis yang direka oleh mereka diterima oleh orang ramai, dan orang ramai juga mempercayai mereka. Kemudian wa min haula'i Maisaratu bin Abdul Rabbih faqad rawa Ibnu Hibban fi ad-Du'afa'i an Ibnu Mahdi qala qultu li Maisarati ibni Abdul Rabbih min aina ji'ta bi hadzal ahadits man qara'a kaza falahu kaza qala wada'tuha uraghibu an-nasa. Kemudian golongan-golongan yang terlibat dengan pemalsuan hadis ini adalah Maisarah bin Abdul Rabbih. Ibnu Hibban telah meriwayatkan ini dalam kitabnya Ad-Du'afa daripada Ibnu Mahdi. Katanya, aku bertanya kepada Maisarah bin Abdul Rabbih, dari mana kamu bawakan hadis-hadis ini? Siapa yang membaca ini maka pahalanya begini. Maka Maisarah bin Abdul Rabbih ini menjawab, aku menciptakannya supaya orang ramai berminat dengannya, iaitu berminat dengan hadis yang direka oleh Maisarah bin Abdul Rabbih ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Nur Aini binti Muhammad Syamsuddin. Al-intisaru lil mazhab, untuk menyokong fahaman. Mazahibul firaqi siyasiyati wa zalika ba'da zuhuri fitnah. Terutamanya fahaman kumpulan politik setelah berlakunya fitnah. Wa zuhuru firaqi siyasiyati kal qawarij wa syiah. Munculnya kumpulan politik seperti Khawarij dan Syiah. Faqad wada'at kulla firqatin minal ahadis ma yu'ayjidu maz'abaha. Setiap kumpulan menciptakan hadis masing-masing bagi menyokong fahaman mereka. At-ta'nu fil Islam, serangan terhadap Islam. Haula'i wada'un qawmun minaz zanadiqati lam yastati'u an yaqidu lil Islam jiharan fa'amadu ila hadzal tariqi qabis. Golongan ini ialah ahli zindik yang tidak mampu menghancurkan Islam secara terbuka, lalu mereka memilih jalan yang keji ini. Fawada'u jumlatan minal ahadis biqasdi tashwiyati al-Islam wa ta'ni fihi. Mereka telah mencipta sejumlah hadis dengan tujuan untuk memasukkan dan menyerang Islam. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Syafiqah binti Mazin. Seterusnya saya akan meneruskan pembentangan, iaitu yang keempat at-tazalluf ila al-hukam, iaitu mendampingi para pemerintah. Yutagharu ba'du dha'ifa al-iman ila ba'du al-hukam biwadi' ahadith tanasab ma'alaihi al-hukam min al-anhiraf. Maksudnya kat sini, sebahagian mereka yang lemah iman mereka telah mendekatkan diri mereka dengan para pemerintah dengan mencipta hadis yang sesuai dengan penyelewengan yang ada pada pemerintahan tersebut. Seperti kisah yang telah dinyatakan dalam kitab Ta'sir Mustalah Hadis, iaitu kisah Khayyat bin Ibrahim An-Naqai Al-Kufi dengan Al-Mahdi. Ketika dia menemuinya, Al-Mahdi sedang bermain-main dengan burung merpati. Lalu secara langsung dia membawakan dengan sanadnya kepada Rasulullah SAW sebagaimana bersabda, tidak ada perlombaan kecuali pada pedang, kuda, unta dan burung. Dia telah menambahkan burung disebabkan oleh Al-Mahdi. Okey, setelah mengetahui ahli ini, beliau telah memerintahkan supaya disembelih merpati tersebut, lalu dengan berkata, sayalah yang menyebabkan dia berbuat demikian. Sekian, terima kasih. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Husna Maria Dania binti Abdullah. Saya akan sambungkan mengenai faktor-faktor. Yang kelima, iaitu al-ihtisabu wa talabu ar-rizqiyun, itu mencari rezeki. Kaba'du al-kisasu al-lazina yatakasabuna bitahaddis ilan nas. Seperti setengah tukang cerita yang mencari wang dengan menyampaikan hadis kepada orang ramai.
fayuraduna ba'du al-qisas al-masliyatu wal-ajibatu. Mereka membawa cerita-cerita yang menghiburkan dan pelik. Hatta yastami'u ilaihin nas wa ya'tuhum. Sehingga orang ramai memberi perhatian dan menghidurkan kepada mereka. Abi Sa'id Al-Madaini. Seperti Abu Sa'id Al-Madaini. Bila kita cerita hadis yang pelik dan menghiburkan, orang akan pasti suka. Lagi-lagi kita sebagai manusia biasa. Yang keenam iaitu Al-Qisdu Al-Syahratu. Qasadu Al-Syahratu iaitu mencari kemasyhuran. Wazalika bi'iradu al-ahadis al-gharibatu allati la tawjib inda ahada min syuyukh al-hadis. Ini dengan cara mengumpulkan hadis yang pelik yang tidak ada pada syekh-syekh hadis. Fayaqulabuna sanadu al-hadis fala yastawabu. Mereka memalakan sanad hadis supaya kelihatan ganjil. Fayarabu fi sama'ah minhum. Supaya kelihatan ganjil dan lalu menarik minat orang lain mendengarnya. Itu Abi Diyah wal Hamatu an-Nasibi. Seperti Abu Diyah dan Hamad an-Nasibi. Bila kita cerita benda yang pelik, kita akan tertarik. Tapi ada juga keburukannya. Okey, itu saja dari saya. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaisara binti Baharudin. Mazhabu Al-Qaramiyati fi Wada'il Hadis. Fahaman Al-Qaramiyah dalam masalah mereka hadis. Sekumpulan ahli bid'ah yang dikenali sebagai Al-Qaramiyah telah mendakwa harus mereka hadis-hadis berhubung galakan dan ancaman. Mereka beralasan dengan lafaz tambahan yang diriwayatkan dengan sesetengah jalan hadis, sesiapa yang berdusta di atas namaku, iaitu tambahan untuk menyesatkan manusia, tetapi tambahan ini tidak sabit di sisi ulama hadis yang hafiz. Sesetengah mereka berkata pula, kami berdusta untuk kepentingan baginda, bukan untuk kemudaratan baginda. Dalil ini sangat lemah sekali kerana syariat yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerlukan para pendusta untuk melariskannya. Dakwaan ini bercanggah dengan ijma' ulama Islam sehingga Imam Muhammad Al-Jawaini menghukumkan kufurnya mereka hadis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Khairunisa binti Ahmad. Okey, seterusnya saya akan membentang tentang kesilapan setengah ahli tafsir dalam menyebut hadis maudhu' dan kitab-kitab yang masyhur dalam hadis maudhu'. Okey. Kesilapan setengah ahli tafsir yang menyebut hadis maudhu'. Setengah ahli tafsir melakukan kesilapan dalam hadis maudhu' di dalam kitab mereka tanpa menjelaskan kepastiannya, terutama hadis yang diriwayat oleh Ubay bin Ka'ab. Okey, antara ahli wa min haula'i al-mufassirin ialah yang pertama ialah As-Sa'labi, Al-Wahidi, Az-Zamakhsyari, Al-Baydawi, Asy-Syaukani. Mereka ni adalah antara ahli tafsir yang melakukan kesilapan hadis maudhu' dalam kitab mereka dan tanpa menjelaskan kepastian kepada. Okay. Seterusnya kitab-kitab yang masyhur dalam hadis maudhu'. Ada tiga. Yang pertama kitab Al-Mawdu'at, yang kedua Al-La'i Al-Masnu'ah fil Ahadis Al-Mawdu'ah, dan yang ketiga ialah At-Tanzih wa Asy-Syari'atu Al-Marfu'ati, Tanzih wa Asy-Syari'ati Al-Marfu'ati Al-Ahadis Asy-Syani'ati Al-Mawdu'ah. Okey, kitab Al-Mawdu'at ni dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, iaitu wa huwa min aqdamin ma sanaf fi hadzal fan.
Okey, maksudnya kitab Al-Mawdu'at ni dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi yang merupakan kitab yang paling awal dalam masalah ini. Beliau bermudah-mudah dalam melakukan hadis tersebut sebagai hadis maudhu' dan ulama mengkritik dan memberi komentar terhadapnya. Dan yang kedua ialah kitab As-Sayuti dikarang oleh As-Sayuti yang merupakan ringkasan daripada kitab daripada kitab yang dikarang oleh Ibnu Al-Jauzi, komentar terhadapnya dan tambahan yang tak disebut oleh Ibnu Al-Jauzi. Maksudnya yang tak disebut oleh Ibnu Al-Jauzi, Sayuti meringkaskan dalam kitab beliau. Dan yang ketiga ialah kitab Tanzihul Asy-Syari'atu Al-Marfu'ati Al-Mawdu'ah yang dikarang oleh Ibnu Al-Iraq Al-Kinani, iaitu merupakan ringkasan bagi kedua-dua kitab ini. Maknanya Ibnu Iraq Al-Kinani ni dia meringkaskan kitab Al-Mawdu'ah dengan kitab Tanzihu Asy-Syari'atu Al-Marfu'ati Anil Ahadisan. Dan kitab beliau merupakan kitab yang padat, ringkas, kemas dan berguna. Wallahu a'lam. Okey, itu saja daripada kumpulan kami. Diakhiri dengan jazakumullahu khairan jazaa. Wallahu a'lam.